عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهدي نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ashabul fadilah, tuan imam, tuan guru, puan guru, para alim ulama, para asatizah, jatuh ke sesurau, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mari sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memelihara kita, meletakkan diri kita sentiasa berada di bawah naungannya untuk sama-sama kita terus mengungguli amal-amal soleh di dalam kehidupan ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan amal-amal soleh yang kita lakukan ini menjemput untuk kita meraih rahmat Allah sekaligus memasukkan kita dalam golongan yang diradai dan akhirnya melayakkan kita semua bergelar ahli syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita berada di bab yang ketiga. Kita baru selesai bab yang kedua pada pertemuan yang lalu. Saya tengok bab 3, bab keempat, bab-bab sebegini adalah bab-bab yang ringan. Maksud dengan erti kata yang telah kita ulang berkali-kali, tetapi masih lagi baik supaya menjadi ulang kaji kita bersama pada malam ini, untuk sama-sama kita nilai bagaimanakah akhlak kita seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita. Bila Nabi duduk dengan kita, apakah kita akan berakhlak dengan akhlak kita sebegini ataupun bagaimana? Andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita, apakah perkataan yang akan keluar di mulut kita? Bagaimanakah tindakan kita terhadap perbuatan-perbuatan kita dan sebagainya? Kita masuk bab yang ketiga. Berhati-hati memilih perkataan. Ada sound effect kan? Berhati-hati memilih perkataan. Berhati-hati memilih perkataan. Hati-hati dengan ucapan kita. Kegairahan dalam perbincangan mampu membawa kepada pemilihan perkataan yang salah. Ada dua perkara dekat situ tuan-tuan. Kalau boleh kita highlightkan. Satu, kegairahan dalam perbincangan. Kedua, memilih perkataan yang salah. Satu, kegairahan dalam perbincangan dengan erti kata tamak berkata-kata. Ini kita dah bahas dulu dalam kitab Penawar Bagi Hati. Syekh Abdul Qadir Mandili sebutkan kepada kita, tamak dalam berkata-kata menyebabkan kegairahan dalam perbincangan. Akhirnya perkataan yang keluar di mulutnya itu perkataan yang tidak dinilai sebaik mungkin. Akhirnya mampu memberi kesan kepada akidah. Kalau tidak ditapih dengan baik, boleh membawa sehingga kan kepada kesalahan kepada akidah. Dengan sebab itu, Nabi SAW mengingatkan kita supaya berhati-hati dalam memilih perkataan. Ini perbincangannya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi sebutkan kepada kita seorang lelaki mengucapkan kalimah yang dia tidak merasakan apa-apa masalah dengannya, memandang remeh dengan kalimah tersebut.
yang mana ia boleh membawa kepada 70 jarak neraka. Dekatnya manusia dengan neraka bila perkataan yang keluar di mulutnya tidak lagi digunakan akal untuk berfikir. Kita dah sebut dah pada pertemuan yang lalu, manusia yang mujahirin, mereka yang berbangga-bangga dengan dosa, mereka yang buat dosa tak rasa apa-apa. Nabi sebut dah kepada kita, semua umat kita, semua umat Nabi SAW akan diampunkan kecuali mereka yang mempamerkan dosa, berbangga dengan dosa yang mereka lakukan. Bahkan hari ni kita tengok Nabi kata hati-hati, kalau dia mengungkapkan kalimah, dia tak rasa apa-apa kesalahan yang diungkapkan. Bahkan kita yang mendengar pun kita takut. Dia mungkin melibatkan akidah, dia mungkin melibatkan pendustaan, dia mungkin melibatkan fitnah dan sebagainya. Kita manusia yang ialah taklah kuat semangat imannya. Tapi bila kita dengar kalimah tersebut pun dah jadi takut. Ada manusia yang tenang dia mengungkapkan kalimah-kalimah tersebut. Hati-hati. Takut-takut kalimah tersebut menjarakkan jarak kita dengan syurga, mendekatkan kita dengan neraka. Wa'ayazubillah. Betul. Itulah perbahasannya sebenarnya. Bagi kita mendoakan yang terbaik untuknya lah. Kadang-kadang disebabkan kejahilan ilmunya, disebabkan kejahilan ilmu, tapi menyebabkan kegelinciran kepada akidah, disebabkan menolak perkara-perkara asas dalam agama kita, menolak perkara-perkara yang sebegitu. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan yang terbaik agar mereka ini sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat perdebatan anak muda dalam laman Twitter kadang-kadang sangat membimbangkan. Kita sebut tuan, ini perbahasan yang pengarang tuliskan kepada kita lebih melibatkan kepada perkara-perkara yang terkini. Jangan tahu-tahu yang terkejut pula, Twitter ni apa Ustaz? Ni antara salah satu daripada medsos lah, media sosial kita. InsyaAllah lah, rasanya tak ada seorang pun yang tanya Twitter ni apa kan. Dia ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada macam-macam lah. Ni salah satunya. Kalau tuan-tuan yang memang berkecimpung dalam dunia Twitter, tuan-tuan boleh tengok lah macam-macam perbincangan dalam tu, yang melibatkan macam-macam. Dalam ruang keterbukaan yang tidak terbatas dengan penggunaan identiti yang tidak jelas, berkemungkinan profil palsu, sebahagian kita mempamerkan pandangan sebenar mereka berhubung topik ketuhanan. Ini yang merisaukan. Kadang-kadang kita baca perbincangan-perbincangan, dia tidak menggunakan nama yang sebenar, digunakan nama-nama yang lain, digunakan nama-nama palsu, digunakan profil-profil yang palsu. Akhirnya dia nak meluahkan, sebab dia tahu kalau dia pakai namanya yang sebenar, Haji Ali, dia takut nanti kawan-kawannya tengok dan sebagainya. Contohlah kalau ada Haji Ali kat sini, bukan Haji Ali sini lah, Haji Ali sini baik-baik semua. Akan ada sini, minta maaf lah kalau ada, saya main sebut dia tuan. Sebagai contoh, sebagai contoh. Kan? Maksudnya apa? Seandainya dia segan nak tulis sesuatu, maka dia mengungkapkan, dia menggunakan profil palsu. Akhirnya kesannya apa? Bila isu politik, isu akidah, isu ibadah, isu perkauman, isu apa, dihentam sewenang-wenangnya. Sebab apa? Dia rasakan tidak ada seorang pun yang melihatnya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sedangkan Nabi dah sebutkan kepada kita, hati-hati, perkara ini boleh menjarakkan kita dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kegairahan dalam perbincangan mampu membawa kepada pemilihan perkataan yang salah, akhirnya mampu memberi kesan kepada akidah. Dengan sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita supaya berhati-hati dalam memilih perkataan. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi ni. Al-Imam Al-Mubarakfuri menjelaskan dalam Tuhfah Al-Ahwadi, sebahagian manusia memandang remeh perkataan yang diucapkannya sehingga dia tidak menyangka perkataan tersebut menjadi penyebab kepada dia dihuban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pandang remeh hukum-hukum Allah, jangan pandang remeh tentang ibadah-ibadah yang telah digariskan oleh syarak, hukum hakam yang telah digariskan oleh syarak. Kita pernah bahas tu tuan-tuan, kalau manusia yang tidak solat, kita tidak hukum dia sebagai hukum kafir dan sebagainya. Tapi kalau dia menolak solat terang-terangan, menganggap solat itu adalah perbuatan-perbuatan yang remeh dan semata-mata, ini boleh mengundang kepada kecelakaan kepada akidah tersebut. Kalau dia tidak solat dengan sebab malas dan sebagainya, itu ada hukum lain. Tapi kalau dia terang-terangan menyebut bahawa buat apa solat tak ada gunanya, buat apa nak sembelih-sembelih lembu ni membazir duit, ya kan, duit sembelih lembu ni boleh buat benda lain, tak payah nak berkorban sangatlah, lembu satu bahagian je pun kan aku korban benda lain lagi besar. Hati-hati, hukum-hukum yang dah digariskan ini takut-takut tergelincir lidah.
Kita sebut dulu tamak dalam berkata-kata ni, walaupun tujuannya hanya nak bergurau semata-mata, tetapi bergurau tidak kena isu. Bergurau soal ketuhanan, bergurau soal keagamaan, bergurau perkara-perkara yang sensitif ini, akhirnya boleh menyebabkan kita takut. Kita sangat takut. Paginya cantik, tapi bila naik tengah harinya, banyak perkataan-perkataan yang tidak baik dikeluarkan daripada mulutnya. Al-Imam Ali Al-Qari pula meriwayatkan hadis berhubung kecaman Nabi SAW kepada mereka yang bercakap bagi tujuan bergurau tanpa menilai dahulu kesan ucapan tersebut barangkali tidak sesuai untuk dijadikan bahan gurauan. Saya sebut dah, hati-hati, walaupun jelah kita nak bergurau, kalau Ustaz gurau je pun takkan tak boleh, tapi gurauan yang bagaimana? Kita baca dalam kitab Syama'il, Nabi SAW juga bergurau. Kita baca dalam beberapa kitab, ya, Islam tidak menolak kita untuk berhibur. Silakan nak berhibur dan sebagainya, tapi masih lagi ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Ada kita kata terma-termanya yang perlu dipatuhi. Tidak sewenang-wenangnya bergurau dengan akhirnya menipu, bergurau akhirnya menimbulkan permusuhan, bergurau dengan timbulnya pendustaan dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, seorang hamba apabila dia bercakap tentang sesuatu perkataan yang dia sendiri tidak selidik akan kebenarannya, maka dia akan tergelincir ke dalam neraka yang jauhnya Allah sejauh arah timur dan barat. Allahu Akbar. Ini nak sebutkan apa ni? Nabi buatkan perumpamaan kepada kita manusia sebegini jauh daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak hadis-hadis yang mengecam, yang memberikan ancaman kepada manusia bercakap tidak menggunakan akal. Dirasakan benda tu hanya sekadar lawak-lawak di dunia saja, tapi disebabkan lawak-lawak yang digunakan itu lawak-lawak yang mengakibatkan akidah tergelincir, ibadah dipermainkan, Allah dipermainkan. Ini kesannya. Ancaman. Bahkan banyak hadis-hadis yang melibatkan hukum hakam, kalau kita lihat ancaman ini sangat besar. Banyak hadis-hadis yang melibatkan hukum hakam dan sebagainya, seandainya manusia pandang remeh sebegitu, boleh menyebabkan ancaman daripada Nabi SAW. Sebagai Muslim, kita seharusnya dapat membezakan perkataan yang sesuai dijadikan gurauan dan yang tidak sesuai dijadikan bahan gurau, sehingga memberikan kesan kepada akidah seorang Muslim. Saya dah sebut itu, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh note kat bawah tu sikit. Berhibur tidak salah dalam agama kita. Tidaklah menjadikan kita selepas kuliah maghrib ni, tuan-tuan, keluar daripada rumah Allah ni muka serius kan, jalan tunduk, kenapa ni? Nak gurau sangat ni, zikir kan? Tidaklah begitu kaedahnya. Tetapi kalau nak bergurau dengan kawan, silakan, tapi ada terma-terma lah, ada kaedah-kaedahnya. Jangan sampai kita kata kita mempelekehkan kawan kita, menjatuhkan maruahnya, sampai kita menimbulkan fitnah, sampai kita berbohong, berdusta dan sebagainya. Tuan-tuan baca dalam kitab Syama'il, Nabi bergurau dan Nabi tidak pernah bergurau tentang perkara-perkara yang salah. Nabi bergurau tentang kebenaran. Bahkan Nabi bergurau, tuan-tuan kalau baca dalam riwayat, Nabi bergurau dengan kanak-kanak, Nabi bergurau dengan isteri, Nabi bergurau dengan orang tua. Maksudnya apa? Nabi SAW hidupnya yang begitu. Dan masih lagi ada gurauan-gurauan hiburan dalam kehidupan. Tapi Nabi masih lagi dalam konteks kebenaran tersebut. Nabi bergurau dengan orang tua, tuan. Hadis yang selalu kita baca. Bila orang tua tanya masuk syurga, Nabi kata mana ada orang tua masuk syurga kan? Nabi nak bergurau, tapi Nabi nak berbagi kefahaman, memanglah orang tua tak masuk syurga, sebab yang masuk syurga ni muda-muda. Akhirnya kita terbayang kan, yalah kalau masuk syurga dalam keadaan umur yang sedang tua, umur yang tengah tua, tak seronoklah nak menikmati kan, nak duduk dalam tu kan, orang kata dah pergi main tu, borok dah tunggu tu, sakit pinggang lah saya, main borok apa lagi. Kan dia tak seronok kan. Orang kata tu ada sungai, ada pohon, ada rumah, ada bidadari tu, enjoy lah. Sikit lutut apalah sangat. Jadi memanglah orang tua tak, jadi dimudahkan usia kita, dimudahkan duduk dalam syurga, kita bergembira dalam syurga. Allahu Akbar. Nikmat waktu tu, tuan. Ma'ainur ra'at, mata tak pernah tengok, hati tak pernah tergambar bagaimana keadaan syurga yang sangat luar biasa nikmat. Ni sekarang ni bila kita baca ayat-ayat sebegini, tuan, kita mengimpikan suatu rajin-rajin duduk dalam taman syurga di dunia. Mudah-mudahan ini rehearsal kepada kita untuk duduk di taman syurga di akhirat kelak. Dan kalau dah tak biasa dekat dunia pun tak biasa duduk dalam taman syurga, macam mana nak biasa-biasakan diri duduk di taman syurga akhirat kelak. Selesai bab tu. Jadi hati-hati, jangan sampai mulut kita ni
bergurau, tergelincir berkaitan dengan akidah dan sebagainya. Andai ada istighfar pada Allah, tarik handbrake, jangan sampai tergelincir mengungkapkan perkataan yang bukan-bukan. Imam Ghazali sebut pada kita, bukan sekadar dengan ungkapan, tulisan sekalipun. Tulisan sekalipun, hati-hati. Jangan sampai tulisan menyebabkan kita tergelincir. Bab yang keempat, berpuasa tapi masuk neraka. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat pernah mengadu kepada Nabi SAW tentang seorang perempuan yang berpuasa tapi suka menyakiti jirannya. Sahabat tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, terdapat seorang wanita yang bangun qiyamul lail, berpuasa pada siang hari, tapi dia menyakiti jirannya dengan kata-katanya." Nabi SAW lantas bersabda, "Tiada kebaikan dalam amalannya, sesungguhnya dia di dalam neraka." Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini Nabi nak ingatkan kepada kita, hubungan dengan Allah, hubungan sama manusia, ini dia saling lengkap melengkapi. Kan? Dia saling berganding, kan, saling berganding. Dia tak boleh saja kita juarai satu saja dengan kita abaikan yang kedua. Kita dah sebut pada awal mukadimah lalu, akhlak tu terbahagi kepada dua. Akhlak dengan manusia, akhlak dengan Allah. Kalau akhlak dengan manusia kita tahu, ini bahagian yang berkaitan dengan muamalat. Tapi bila akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun kita dah bahas pada pertemuan lalu. Bila akhlak dengan Allah, membenarkan setiap bentuk perintah Allah, melaksanakan setiap bentuk hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hubungan dengan Allah. Tapi kalau hanya skor satu saja, tinggal yang lain, maka ini boleh mengundang. Yang Nabi kata, walaupun dia puasa, walaupun dia qiyamul lail, tapi dia menyakiti hati jiran tetangga, dia masih lagi Nabi kategorikan sebagai orang yang malang di akhirat kelak. Dan rugi kita, rugi. Kalau hanya baik semata-mata itu hubungan dengan Allah. Kita pernah sebut juga dulu, sebab tu saya kata ini sebagai motivasi ulangan. Kita pernah sebut dulu tentang manusia yang malamnya menangis pada waktu siang, malamnya menangis disebabkan tahajud, malamnya menangis dengan beribadah, tapi waktu siang langsung tidak menjaga hubungan sesama manusia. Hati-hati. Kita mungkin menjadi manusia yang melazimi solat berjemaah, tapi keluar daripada rumah Allah, akhlak kita tidak terkesan dengan solat kita. Hati-hati. Berapa ramai manusia yang solatnya di surau masjid, solatnya saf hadapan, tapi hubungannya dengan jiran tetangga, keretanya parking, cara panduan keretanya, suka buang sampahnya, menanam pohon di rumahnya pun sampai pokok dekat rumahnya mengganggu jiran. Hati-hati. Kan? Haiwan-haiwan ternakan di rumahnya, kucing, hamster, sugar glider, apa lagi yang dibela kat rumah tu. Kan? Apa saja andai mengganggu jiran tetangga, hati-hati. Iyalah dia kata dia bela kucing, dia tak ganggu apa pun. Tapi kalau bela kucing serumahnya ada 500 ekor kucing, baunya. Kan? Yang Ustaz tak logik lah 500. Saya nak gambarkan bau tu. Kan? Kadang-kadang kucing capar seat kereta, seat motor orang sebelah, pokok kita tanam pokok kan, pokok kita masuk jiran sebelah, daunnya jatuh kat situ, jiran kita sakit hati, kita tak pernah pun berkomunikasi. Kita renovate rumah besar-besar rumah kita, mengganggu pula pengudaraan untuk masuk ke rumah jiran kita tak pernah berkomunikasi. Hati-hati. Sebab tu nak buat apa-apa berkomunikasi, sebab kita ada jiran tetangga. Melainkanlah kalau tak ada orang kat sebelah-sebelah, itu tak ada apa-apa. Kalau rumah kita sebuah tak ada masalah. Tapi bila rumah rapat-rapat ni, dia ada hubungan kejiranan yang perlu kita jaga. Saling meraihkan. Dalam keadaan berpuasa, elakkan diri kita daripada menyakiti orang lain. Tidak kira sama ada menyakiti mereka dalam media sosial, verbal, bertulis, kerana perbuatan tersebut akan mengganggu kualiti puasa seorang Muslim. Ini kita dah baca dalam kitab Al-Azkar dulu. Tak guna kalau puasa, kalau mulutnya masih lagi tidak terjaga. Tak guna kalau berpuasa, kalau perbuatannya langsung tak menunjukkan orang berpuasa. Kan? Kalau ada kawan-kawan kita yang berpuasa dan sebagainya, tapi masih lagi mulut mencarut-carut, mulut cakap benda yang tak baik, tuan-tuan ambil kurma dekat dia, tuan-tuan bagi, Allah malaikat sumtulah daripada duduk macam ni. Kan? Suruh dia berbuka saja. Daripada dia mengamalkan perkara-perkara ni. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang perempuan yang berpuasa tapi suka menyakiti jirannya, sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Ini bertepatan dengan hadis yang direkodkan oleh Al-Imam Bukhari. Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tidak elok, malah beramal dengannya, yakni tidak meninggalkannya, serta tidak meninggalkan kejahilan, maka tidak gunanya di sisi Allah buat mereka yang meninggalkan makan dan minum mereka. Kita ingat lagi hadis ni.
Hadis yang kita baca sebelum bulan puasa dulu ni, dalam kitab Al-Azkar. Inilah, man lam yada' qawla dzur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tak tinggalkan qaul zur, perkataan-perkataan yang tak baik ni. Atau kita baca dalam satu hadis lain juga, dalam kitab Al-Azkar disebutkan kepada kita tentang manusia yang masih lagi tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang buruk pun Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan yang dilakukan. Hadis ini mengajar kita ketika berpuasa, kita bukan sahaja perlu menahan diri daripada makan minum, tetapi mengelakkan diri daripada menyakiti saudara muslim. Tuan, ruang bawah tu tetap dibuat catatan. Satu, nak sebutkan kepada kita tentang Allahumma salli alaihi, tentang perbuatan baik boleh juga menjerumus manusia ke neraka. Perbuatan baik boleh menjerumus manusia ke neraka. Sebab apa? Sebab tidak menjaga hubungan sesama makhluk tadi ni. Dia buat baik dengan Allah Subhanahu wa taala, cermelang, qiyamulnya hebat, sedekahnya hebat, baca Qurannya hebat, solat berjemaahnya hebat, tapi hubungan dengan manusia tak terjaga. Ini kita kena cek balik tuan. Sepatutnya menghasilkan hubungan yang baik sesama manusia. Kalau hanya difokuskan hubungan dengan Allah semata-mata, maka tidak ada gunanya. Tuan-tuan, kita baca dalam surah Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan Allah sebutkan kepada kita, manusia yang beriman tu, alladzina yu'minuna billah, manusia yang beriman kepada Allah. Dan Allah akhirkan ayat tu, mereka yang masih lagi menginfakkan harta. Maksudnya apa? Ada hubungan dengan Allah, ada hubungan sesama manusia yang perlu dipenuhi. Kita solat, kita zakat, kita buat haji dan sebagainya, masih lagi ada hubungan kemanusiaan. Bahkan tuan-tuan, ni musim-musim orang pergi haji kan, selalu disebut penunaian haji di Mekah bukan sekadar ritual itu semata-mata, tetapi dengan haji sepatutnya mengeratkan hubungan ukhuwah Islamiyah. Tapi ni tak pernah ditekankan lah, jarang sekali ditekankan. Tapi akhir-akhir ni kita dah banyak dengar syarahan-syarahan yang disebutkan kepada kita bila kita pergi Mekah, di samping kita buat tawaf, kita buat sa'i dan sebagainya, sepatutnya ada perbincangan dengan negara-negara luar untuk meningkatkan lagi kualiti nak jadi Muslim yang terbaik. Ada kaedah kita nak saling bertegur sapa dengan negara luar untuk akhirnya kita, sebab kita sebagai orang Muslim yang bersaudara. Ini tujuan kita mengadakan ataupun kita melakukan ibadah haji dan sebagainya. Hadis yang ketiga, bukan begini sikap Rasulullah. Rasulullah sangat menjaga kebajikan orang suruhannya. Baginda bahkan mengarahkan sahabat supaya berbuat baik dengan orang suruhan mereka. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya saudara kamu adalah sahabat kamu yang Allah jadikan mereka di bawah jagaan kamu. Sesiapa yang mempunyai orang suruhan daripada kalangan saudara muslimnya, maka hendaklah mereka diberi makan apa yang tuan mereka makan. Pakaikanlah mereka pakaian seperti yang dipakai oleh tuannya, dan janganlah kamu menyuruh mereka apa yang mereka tidak mampu. Dan apabila kamu beri arahan, maka hendaklah kamu bantu mereka. Hadis ni diletakkan dalam kitab hadis 40 berkaitan tentang akhlak mulia. Syekh Fahmi Zamzam dah mulai panjang dah tuan-tuan, tentang bagaimana manusia yang diamanahkan menjadi pemimpin, ataupun siapa pun kita, di bahagian mana pun kita memimpin. Kita memimpin keluarga, kita memimpin kejiranan, kita memimpin surau, kita memimpin masyarakat, kita ada rakyat bawahan dan sebagainya. Seandainya kita ada orang bawahan, maka bersifatlah dengan sifat bertolak ansur, dengan sifat yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, saling meraihkan. Walaupun hakikat kita baca ni, beri pakai apa yang kita pakai, beri makan apa yang kita makan, tapi sebaik-baik disebutkan seolah-olah tidaklah meninggalkan mereka dalam keadaan tidak diberikan kebajikan yang baik. Bahkan tuan, kita berkhidmat di mana sekalipun, kalaulah kebajikan itu tip-top, akhirnya kita akan tenang. Kan? Kita berkhidmat di mana sekalipun, kebajikannya dijaga dengan baik, kesihatannya dengan baik, ahli keluarga pun diberi penekanan dengan baik, itu lebih menenangkan. Tular gambar seorang pembantu rumah, yakni orang gaji di Singapura, yang ditinggalkan di kaki jalan sedangkan tuan mereka makan di sebuah warung di tepi jalan. Biasa-biasa disebut, dibahaskan tentang isu-isu masa yang terkini.
Gambar yang menyayat hati ini diambil oleh seorang blogger Inggeris, Malcolm Conlon. Beliau lalu menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri Singapura mengadukan perbuatan yang memalukan ini. Insiden ini mengingatkan kita bagaimana Nabi SAW melayan orang suruhan baginda. Nabi SAW sangat menjaga kebajikan orang suruhan baginda, bahkan mengarahkan sahabat supaya berbuat baik dengan orang suruhan mereka. Ini satu kisah, tuan-tuan. Bahkan kalau kita tengok dalam media sosial, banyak sekali sekarang ni kes-kes tentang kezaliman menindas manusia yang berada di bawahan. Kena ingat satu, tentang kepimpinan adalah satu tanggungjawab yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kata tanggungjawab jawatan bukan sekadar kebanggaan, tapi jawatan merupakan sesuatu yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis, kullukum ra'in, setiap daripada kita pemimpin, dan kita akan ditanya tentang apa yang kita pimpin. Ni nak mengajarkan kepada kita. Lihatlah betapa tingginya akhlak Nabi SAW dan ajaran Islam sehingga hamba atau orang suruhan pun dilayan dengan baik. Bahkan sebelum Islam, tuan-tuan, kita baca dalam sirah, tuan-tuan baca dalam kitab-kitab sirah disebutkan kepada kita, sebelum datangnya Nabi SAW, hamba dilayan bagaikan orang yang tidak ada nilai langsung dalam hidup. Siapa yang jadi hamba, tuan-tuan, dia akan dipelekehkan, kehinaan, tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak sama taraf, diperlakukan dengan seolah-olah binatang semata-mata. Ini sebelum datangnya agama kita, sebelum datangnya Islam. Bila datangnya Islam, mereka ini sangat tertarik disebabkan oleh apa? Islam meletakkan kesamarataan, Islam meletakkan keadilan, Islam meletakkan pembebasan kepada hamba. Bahkan inilah yang diajarkan dalam agama kita. Sehingga kan pada awal-awal kemunculan agama Islam, akhirnya memang ramai golongan-golongan bawahan bersama dengan agama Islam disebabkan oleh apa? Keadilan itu dirasakan sangat hebat. Sebelum tu, yang kaya semakin kaya, yang hebat semakin hebat, yang kuat menindas yang lemah, yang pandai menindas yang jahil. Akhirnya berleluasa perkara tersebut, tidak ada perubahan langsung. Orang suruhan mesti diberi makan seperti apa yang dimakan tuan mereka, diberi pakai seperti pakaian tuan mereka. Dia punya keyword dia lah tidak menzalimi mereka. Kalaupun tak sama pakaian, tapi jangan menzalimi. Kalau kita katakan takkan nak pakai baju yang sama. Kalau melihat uraian, jangan sampai menidakkan tuannya berbaju, orang suruhannya tidak berbaju. Ataupun tuannya berbaju, menyeksa orang bawahan tersebut dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Ni, tidak menzalimi mereka. Apa maksud zalim? Kita bahas kan? Zalim lawannya adil. Zalim lawannya adil. Apa maksud adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita ada dua orang pembantu rumah, seorang lelaki, seorang perempuan. Maka seorang kita bagi baju kemeja, seorang kita bagi baju kurung. Itu sama rata. Itu keadilan. Meletakkan satu pada tempatnya. Bukan orang yang adil maksudnya sama rata, dua-dua pakai baju kurung. Sebab ni dah masuk raya haji, dua-dua pakai baju kurung. Tahun depan dua-dua pakai kemeja pula. Bukan begitu. Itu tak orang nak cerdik. Sebab kita meletakkan sesuatu pada tempat. Teringat bagaimana Nabi SAW melayan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dengan baik. Baginda tidak pernah bertanya mengapa berbuat demikian, mengapa berbuat begitu. Kasih sayang baginda dirasai oleh Sayyidina Anas. Kita tahu Anas merupakan seorang khadam Nabi, pembantu Nabi yang sangat setia. Ketika mana Nabi sampai di Madinah, orang lain bagi macam-macam keperluan dan mak Anas ni tak tahu nak bagi apa sebab tak ada apa-apa, diserahkan Anas. Ini juga satu kecerdikan, menyerahkan Anas untuk berkhidmat. Ya Rasulullah, ni aku serahkan Anas ni untuk berkhidmat. Akhirnya Anas menjadi manusia yang sangat hebat berkhidmat kepada Nabi SAW. Walaupun umurnya muda, Nabi tak pernah menempelak, Nabi tak pernah marah, Nabi tak pernah. Tapi kaedah Nabi mentarbiah anak-anak ni, kalau kita baca sirah, sangat luar biasa. Bagaimana Nabi SAW tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik kepada Anas. Sekiranya tuan-tuan ada orang suruhan atau pembantu rumah, layanlah mereka dengan baik. Jangan dibiarkan mereka duduk di kaki lima menunggu kita habis makan. Sudah seperti penghambaan moden. Rasanya semua ni kita jelas lah bagi kita. Walaupun tak nak makan sekali dengan keluarga dan sebagainya, berikanlah satu kita kata karamah insaniah, penghormatan terhadap manusia. Dia juga seorang manusia. Datang ke tempat kita untuk mencari rezeki dan sebagainya. Letakkanlah keadilan sebaik-baiknya. Jangan dirasakan seolah-olah kita tuan,
dia hamba yang layak untuk diperlakukan apa saja. Siapa suruh dia jadi pembantu rumah? Akhirnya kita buat apa saja, kita seksa dia dengan makanan. Bahkan ada orang yang tak seksa secara fizikal, tapi dia seksa dengan mental. Ini pun teruk. Kan kata-kata yang keluar, cemuahan-cemuahan yang keluar, makian-makian yang keluar setiap hari yang diberikan, akhirnya menyebabkan manusia ini makin, kita kata makin lemah semangatnya, lemah dirinya dan sebagainya. Jadi sekali dalam konteks ada meja VIP, ada yang ada VIP, tapi tahu tak? VIP yang bangga, dia betul. Itu tak dapat dinafikan jugalah dalam negara kita. Tapi kalaulah berkaitan tentang penghormatan, itu satu tidak ada masalahnya. Tapi kalaulah hanya sekadar disebabkan kita kata dia ada melibatkan, kadang-kadang ada satu huraian tentang bagaimana nak menghormati manusia, menghormati manusia dalam satu majlis, tak ada masalahnya. Tapi bila ada berkaitan tentang kenduri kahwin yang memang nampak sangat pengasingannya di sudut sambutan, di sudut kedudukan dan sebagainya, kita kena tengok baliklah supaya Islam itu meletakkan sesuatu itu sesuai dengan keadaannya. Tetapi kalau ada majlis-majlis untuk nak meraihkan disebabkan keistimewaan dan sebagainya, masih lagi kita kata ada kaedah-kaedah yang dibenarkan. Disebabkan ialah kadang-kadang dalam kitab fiqh dibahaskan tentang perbahasan kita nak meraihkan orang yang datang, sama ada kita bangun dan sebagainya. Masih lagi perbahasan dibenarkan dan sebagainya. Kalaulah bukanlah disebabkan dia rasa bangga, riak, takabur, maksudnya ada perbahasan sebegitu. Jadi kalaupun kita nak buat sebegitu atas dasar ialah sebagai dia orang pemimpin masyarakat yang kita nak letakkan di satu tempat, tidak ada masalah, tapi jangan nampak sangat seolah-olah kita menidakkan hak orang lain, hanya fokus kepada dia semata-mata. Bahkan kalau kita buat kenduri kahwin pun jangan nampak sebegitu sangat kan. Ni barisan ni duduk sini je lah. Ni mana? Ni jemaah surau. Jemaah surau situ. Duduk situ. Jemaah surau tak boleh duduk ni. Janganlah nampak sangat seolah-olah begitu. Akhir sekali tuan-tuan. Akhir sekali. Bab yang ke-6. Dapat banyak hadis kita malam ni. Sebab dia ringkas-ringkas je saya sebut. Hadis yang terakhir malam ni. Tadi yang keempat. Guru disanjungi bukan bahan zina mata. Ini pun antara perbahasan zaman-zaman sekarang, tuan-tuan. Allah mengingatkan kita melalui Al-Quran supaya menjauhi zina. Bagi merealisasikan perkara ini, Nabi SAW menjelaskan kepada kita pintu-pintu yang boleh membawa kepada zina. Nabi berpesan, sesungguhnya Allah telah menetapkan buat anak Adam sebahagian dari perkara zina yang akan dialami mereka. Ia bukan sesuatu yang mustahil. Zina buat kedua mata mereka adalah penglihatan. Ini perbahasan yang sangat mendalam. Sebab apa? Sebab bila disebutkan tentang Allah sebut dalam Quran, jangan kamu menghampiri zina. Bukan buat zina, menghampiri zina. Maka bila sebut jangan menghampiri, ada perbahasan-perbahasan yang disebutkan kepada kita. Bagaimana dengan mata yang tidak dijaga, akhirnya boleh menyebabkan tergelincir kepada penzinaan. Pintu-pintu penzinaan. Kita tidak zina, tapi disebabkan mata yang tidak terjaga. Dan hati-hati zaman sekarang, sebab zaman telefon, zaman gadget. Dan kadang-kadang kita tak buat apa-apa pun. Dan kadang-kadang dalam surau masjid sekalipun tak terkawal pandangan kita. Allah, takut ni. Hati-hati, jangan sampai sebegitu. Bila Nabi SAW sebutkan kepada kita ni, Allah menetapkan buat anak Adam sebagai daripada perkara zina yang akan dialami mereka. Ia bukan satu yang mustahil. Baik. Allah mengingatkan kita melalui Al-Quran supaya menjauhi zina. Kita boleh garis kat situ. Jauhi zina. La taqrabu zina. Jangan dekat pada zina ni. Bagi merealisasikan perkara ini, Nabi menjelaskan kepada kita pintu-pintu yang boleh membawa kepada zina. Melalui hadis yang kita baca tadi ni, Nabi SAW mengingatkan kita tenungan atau pandangan seseorang kepada sesuatu boleh membawa kepada zina. Ini pintu. Pintu awal. Dari kerana mata. Hati-hati. Yang akhirnya menyebabkan boleh merosakkan hati. Ini pun disebut oleh Syekh Abdul Qadir Mandili. Dosa mata mengakibatkan parah kepada hati. Daripada mata turun ke hati tadi ni. Bahkan Nabi SAW secara spesifik menetapkan sebagai zina mata. Mata yang melakukan zina menatap tanpa ada rasa bersalah sekalipun. Tatapan-tatapan kepada perkara maksiat, tatapan. Allah Dan zaman sekarang bukan macam zaman dulu.
Kan zaman dulu yang orang masih lagi malu untuk menayangkan sesuatu. Zaman dulu zaman yang susah nak mencari sumber-sumber gambar-gambar yang pelik-pelik, video-video yang pelik-pelik. Sekarang ni dah terang-terangan dan kita sangat-sangat khawatir, sangat-sangat takut tentang balik check balik handphone anak-anak kita, balik check balik media sosial anak-anak kita, apa yang dilayarinya waktu malam dan sebagainya. Disebabkan oleh apa? Mata yang tidak terkawal, akhirnya tuan-tuan pergi ke sekolah. Tuan-tuan pergi ke sekolah. Berapa ramai sekolah-sekolah, tuan-tuan boleh tanya cikgu-cikgu. Berapa ramai yang terjebak dengan perkara-perkara sebegini. Bagi tengok dekat sekolah menengah, berapa ramai yang telah terjebak. Tuan-tuan boleh tanya kawan-kawan cikgu. Bagaimana kaunselor yang dah pening nak memikirkan, cikgu-cikgu pun dah pening memikirkan strategi yang terbaik nak mengawal anak-anak kita dalam memahami perkara ini. Seorang sahabat Nabi SAW, Jabir ibn Abdullah berkata, pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara ini. Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang melihat pandangan mengejut seorang lelaki melihat seorang perempuan tanpa sengaja. Maka Nabi SAW meminta aku supaya mengalihkan pandangan aku daripada perempuan tersebut. Melalui hadis Jabir ini, Imam Nawawi menjelaskan seorang lelaki seharusnya mengalihkan pandangan mereka daripada merenungnya, menatap wajah wanita bukan ajnabi. Ia bagi menjaga hati mereka. Sebab apa? Fitnah tadi ni. Fitnah tadi. Kalau kita boleh jaga, tuan, kalau kita boleh jaga, jagalah dengan baik. Kadang-kadang kita nak bermuamalat dengan dengan kawan-kawan kita dan sebagainya, jagalah pandangan tersebut. Menjaga pandangan bagi seorang ayah adalah teladan yang baik buat anak-anak. Kalau kita nak anak-anak kita soleh, anak-anak kita salehah, maka ayahnya kena soleh dan saleh. Biar anak-anak tengok ayah sebagai model dalam kehidupannya. Tapi kalau handphone ayah pun wallpapernya bukan-bukan, anak tengok pun geleng kepala, kan? Pening juga kita nak cakap dekat anak ni. Dan kalau handphone ayah pun macam-macam dalam tu yang di-downloadnya, anak pula tengok, kan? Menjadi sumber pula. Bagaimana kita nak mengawal perkara ini kepada anak-anak? So, biarkan daripada anak mencari model-model di luar, daripada anak cuba mencari-cari siapa suri tauladan yang nak dicontohinya, jadilah ayah ataupun ibu yang merupakan suri tauladan kepada anak, supaya keluarga lebih harmoni. Sekiranya tenungan kepada guru cantik menjadi perbualan gurauan para ayah, ia menampilkan contoh yang tidak baik buat anak-anak. Ni dia punya perbahasan sebenarnya. Polemik zaman sekarang, tuan tengok, kan? Ayat yang terakhir ni sebenarnya ayat yang menjadi polemik saban tahun. Kita lihat, akhirnya menjadi gurauan-gurauan. Oh, kalau cikgu macam ni, ayah pun rasa nak pergi sekolah lah tiap-tiap hari. Dan kalau cikgu macam ni, kenapalah zaman dulu tak ada cikgu macam ni zaman ayah? Kan ayah teringin lah anaknya. Allah Akbar. Sebagai seorang cikgu juga, perhatikan, janganlah dijadikan simbol kepada perbuatan kemaksiatan ini. Kita nak tegur pun pening lah kadang-kadang. Dan kita nak tegur bagaimana kita ada punya polisi pemakaiannya dan sebagainya. Sebab dulu mungkinlah bukan zaman Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Tapi bila sekarang ni zaman-zaman tersebut dipamerkan. Bahkan zaman TikTok pula tuan sekali. Bila zaman TikTok, tuan-tuan boleh tengok cikgu-cikgu yang berjoget depan kamera. Allah. Kita pun pening. Kan, kita pun pening. Tapi akhirnya apa? Tidak pernah ada kekecewaan. Yang kita tahu cikgu-cikgu cukup berjasa. Cikgu-cikgu ni sangat hebat memberikan jasa yang terbaik buat anak murid kita. Tapi di samping itu juga, kita pun boleh suarakan melalui PIBG apa yang patut disuarakan, supaya ialah mungkin teguran-teguran yang membina tersebut dapat membantu untuk kita juga sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, sebagai seorang mak, untuk memastikan anak-anak kita dapat menjaga mata dengan baik. Wallahu a'lam. Tepat kat situ. Okey. 4 hadis yang kita baca malam ni, saya buat kesimpulan sikit tuan-tuan. 4 hadis yang kita baca malam ni, yang pertamanya kita dah lihat sendiri bagaimana nak menjaga lidah kita jangan sampai tergelincir bab akidah. Yang kedua, buat amal, jangan sampai kita leka hubungan sesama manusia. Yang ketiga, bagaimana manusia yang ada orang bawahan, ada yang dipimpin, jaga kebajikan mereka yang dipimpin. Dan hadis yang terakhir yang kita baca, kita ada mata, jangan sampai mata membuka pintu ruang untuk perzinaan. Wallahualam. Nanti kita berhenti kat sini, insya-Allah bulan hadapan kita lihat tentang hentikan iklan berunsur lucah. Kalau nak tahu bagaimana disebutkan iklan-iklan berunsur lucah, jangan ke mana-mana. Kita jumpa bulan hadapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir umurana. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.